صلوا على محمد.
Insyaallah pulang dari tempat ini dosa kita diampunkan oleh Allah. Insyaallah orang tua kita yang masih ada umurnya dipanjangkan oleh Allah. Yang sudah meninggal dimasukkan ke surga oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Duli yang maha mulia Tunku Temenggung Johor, Sahibus Samahah Datuk Noh Gadut, yang saya hormati Sahibus Samahah Datuk Mufti Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Kiai Syamsuddin, yang saya hormati Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haji Ismail bin Karim, yang saya hormati lagi dikasihi Esko Agama Haji Abdul Muttalib bin Abdul Rahim, dhaif-dhaif terhormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk berada di sebuah majlis menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang tiada lebih tersanjung dan terpuji melebihi Allah Subhanahu wa taala. Nama yang diberikan oleh Allah kepada zatnya yang maha tinggi adalah nama yang tidak ada sesiapa pun daripada makhluk yang menandinginya. Namanya adalah Al-Azim, yang maha agung. Namanya adalah Al-Karim, yang maha mulia. Dan namanya adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak untuk dipuji. Adapun selain daripada Allah yang dipuji adalah serpihan daripada kepujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Dan di antara makhluk yang terpuji, di antara sekian makhluk adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azalnya, di dalam firman-Nya yang qadim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasulullah Muhammad berada dalam kedudukan akhlak yang begitu agung. Keagungan akhlak baginda Rasulullah yang ianya merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendidik Rasulullah adalah Tuhannya, yang membimbing Rasulullah adalah penciptanya, yang menzahirkan kedudukan Rasulullah untuk dikenali oleh seluruh makhluk juga penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan kita untuk berada di majlis seumpama ini di malam yang penuh dengan barakah. Malam Jumat yang merupakan malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi lailatul gharra'i wal yaumil adhar." Perbanyaklah kamu berselawat ke atas aku di malam Gharra dan hari yang azhar, yang menamakan malam Jumat itu dengan malam yang Gharra yang penuh dengan kemuliaan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menamakan hari Jumat itu hari azhar yang ceria adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan sebab seruan daripada beliau 14 abad yang lalu yang menyuruh kepada umatnya untuk memperbanyak berselawat kepadanya, khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Kita pada hari ini setelah 14 abad yang lalu daripada sabda beliau,
duduk berada di majlis mendengarkan bacaan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yang tiada perintah diperintahkan oleh Allah yang dilakukan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala perintah tersebut, melainkan perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena perintah bersalawat ini adalah dimulai daripada Allah, maka firman-Nya adalah qadim hingga hari ini. Setiap manusia yang beriman kepada Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai tanda harapan untuk mendapati akan manisnya iman dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada segala-galanya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara sesiapa sahaja yang berada pada salah satu daripada 3 perkara tersebut akan mendapatkan akan manisnya iman. An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai olehnya melebihi daripada segala-galanya. Inilah salah satu daripada tuntutan kepada orang yang beriman untuk merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasul-Nya dicintai lebih daripada segala-galanya. Di antara golongan orang-orang yang mengungkapkan kecintaan dan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya adalah pelbagai. Di antara mereka ada yang mendendangkan dengan syair-syairnya. Di antara mereka adalah yang menzahirkan dengan perjuangannya. Demikian digambarkan kepelbagaian kecintaan yang ada kepada Rasulullah daripada kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Mereka mengungkapkan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya demi untuk meraih akan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak dicintai orang ini sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakan iman sesiapa pun juga yang mendakwa dirinya beriman kalau tidak mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada ayahnya, daripada anaknya dan juga daripada seluruh umat manusia. Kenapa kita mesti mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya? Demikian disabdakan oleh baginda Rasulullah menjelaskan kenapa sebab kita mesti mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullaha lima yaghdhukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah beri nikmat kepada engkau. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku karena Allah pun cinta kepada aku. Tiada sempurna iman kamu untuk mencintai Allah tanpa mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kecintaannya kepada aku. Tiada sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai aku dengan dasar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ditunjukkan kecintaan Allah kepada baginda Rasulullah kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Bukan hanya di bumi sahaja, bahkan di langit pun juga telah diisytiharkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga tidak dilangsungkan perjalanan Isra dan juga Mi'raj mengetuk pintu langit kecuali pintu langit, penjaga pintu langit sedang menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesemuanya itu adalah merupakan pertanda yang dizahirkan oleh Allah akan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kepada seluruh makhluk. Hatta benda mati pun juga kenal kepada baginda Rasulullah sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi nabi, apatah lagi setelah beliau diangkat menjadi nabi. Di dalam hadis beliau menceritakan, kuntu la adhkuru hajaran, saya ingat akan satu batu di lorong Mekah dahulu, kalau saya lalu di situ batu itu akan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera untuk engkau wahai Rasulullah.
Nabi menoleh ke belakang, ke kanan dan ke kiri, tiada sesiapa pun didapati batu yang mengucapkan salam dengan gelaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Demikian kata batu itu mengungkapkan kepada baginda Rasulullah. Adapun setelah kenabiannya, semakin dinampak kedudukan dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap makhluk pun juga menunjukkan kerinduannya dan juga kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hari ketika beliau berjalan daripada bermusafir dan kembali ke kota Madinah, ketika menghampiri kota Madinah, tidak dinampak gunung Uhud daripada jauh, melainkan hati baginda semakin rindu untuk cepat sampai ke kota Madinah, kota yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda ketika nampak kepada gunung Uhud, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung Uhud adalah satu gunung yang cintakan kami dan kami pun cinta kepada gunung Uhud itu. Kalau benda mati seperti gunung batu Uhud yang merupakan batu-batuan, mempunyai bahasa tersendiri untuk mengungkapkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bukankah yang namanya manusia diberikan perasaan boleh mengungkapkan kecintaan juga kepada baginda Rasulullah? Dan lebih menakjubkan lagi, benda mati yang lain yang mengungkapkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah dengan bahasa yang berbeza dengan gunung Uhud, dengan bahasa yang berbeza dengan batu yang mengucapkan salam. Masing-masing ingin mengungkapkan kecintaannya, tapi ekspresi daripada kecintaan tersebut berbeza satu dengan yang lain. Kalau itu tadi adalah batu, kemudian gunung Uhud, lalu kemudian pokok daripada korma yang menjadi tempat pijakan baginda Rasulullah ketika menyampaikan khutbah di kota Madinah, selalu bersandar kepada potongan pokok korma yang diletakkan di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Potongan pokok korma yang dipijak oleh baginda Rasulullah menyebabkan baginda bila mana bercakap agak lama, maka dikasihani oleh para sahabat karena mungkin khawatir Nabi letih berdiri lama. Maka mereka membuat mimbar, mengedepankan idea kepada baginda Rasulullah untuk membuatkan mimbar untuk lebih selesa ketika menyampaikan khutbahnya. Maka dibuat mimbar yang merupakan 3 tangga. Lalu baginda Rasulullah ketika dibuatkan mimbar oleh seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, letakkan mimbar itu agak berjauhan daripada tempat pokok korma yang biasa dipijak oleh baginda Rasulullah. Di situ, di mimbar itu Nabi berdiri dan menyampaikan khutbahnya. Tengah-tengah menyampaikan khutbah, maka didengar suara tangisan yang semakin lama tangisan itu semakin keras sehingga menyaingi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kurang didengar suara beliau oleh para as-sahabah karena suara tangisan yang muncul bukan daripada manusia, bukan daripada kanak-kanak. Diungkapkan ini adalah tangisan, yaitu adanya suara rintihan daripada benda mati, daripada benda yang tak bernyawa, yaitu daripada potongan korma tersebut yang semakin lama semakin mengeras suara itu, menyaingi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi turun daripada mimbarnya menuju kepada potongan korma itu. Kemudian baginda Rasulullah meletakkan ataupun mendekatkan dada baginda Rasulullah kepada pokok korma itu. Ditenangkan kata para sahabat melihat kepada pokok korma yang kering itu, yang dihimpitkan dengan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai tenang suara daripada pokok korma itu sedikit demi sedikit sehingga hilang suara tangisan pokok korma tersebut. Kata para sahabat, aku melihat bagaimana Nabi menenangkan tangisan daripada pokok korma itu, umpama seorang ibu yang sedang menenangkan kepada bayi yang sedang menangis. Sehingga baginda Rasulullah setelah menenangkan kepada pokok korma itu, naik lagi ke mimbar dan menyampaikan khutbahnya, lalu mengatakan,
ini pokok korma, dia tidak sabar untuk berjauhan dengan sentuhan dan kebiasaan aku memijak di atasnya, sehingga dia tidak mahu aku berdiri di tempat ini, maka aku berikan kepada dia dua pilihan, untuk aku jadikan pokok korma kembali dengan buah sampai hari kiamat, ataupun aku jadikan dia nanti pokok korma di surga. Dia memilih untuk menjadi pokok korma di surga, barulah dia tenang daripada tangisannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kata baginda Rasulullah, kalau aku tidak turun kepada pokok korma itu untuk menenangkannya daripada tangisannya, sampai hari kiamat pun dia akan menangis karena rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahasa daripada al-jamadat, ekspresi daripada pokok kering, daripada potongan pokok korma, yang juga mengungkapkan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ini pokok korma dan yang lainnya mengungkapkan dengan bahasa yang berbeza daripada kecintaan dan kerinduannya kepada baginda Rasulullah. Adakah salah bila mana ada seseorang yang ingin mengungkapkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah dengan berselawat, baik secara bersendirian ataupun berjamaah, ataupun dibuat satu program seperti ini, hanya nak tunjuk bagaimana kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang baginda sendiri pun juga menghargai orang yang membaca qasidah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bukan hanya menghargai